Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak discuss tentang performance bond and performance guarantee sum. Ini adalah addendum number 3 to condition contract PWD 203A, 203 and PWD DB 2010. Okay, kita tengok kejap lagi apa yang diubahnya. Okay, so kalau refer dalam ni, ini adalah surat arahan KPKR, Ketua Pengarah Kerja Raya, okey, bilangan 4 2018. Okey, tempoh sah laku bond pelaksanaan bagi kos projek sehingga 10 juta dan melebihi 10 juta. So ini macam mana kita nak tengok tempoh sah laku performance bond for project within 10 million or not exceeding 10 million and exceeding 10 million. Okay, so applicable to conventional contract form 203, 203A 2010 and form DB revision 1 2010. Okay, and boleh refer dalam PK4. Okay, perolehan kerajaan under treasury. Alright, ini dia punya perubahan. Okay, so first untuk cost project sehingga 10 juta, maksudnya within 10 million. So tempoh sah laku bond pelaksanaan apa dia punya duration, validity of performance bond adalah dari tarikh kuasa kontrak sehingga 12 bulan selepas tamat tempoh tanggungjawab kecacatan DLP. Maksudnya kat sini construction period plus dengan 12 months. Okay, and then second kita ada ini sebenarnya projek G3 anti G6 lah. Okay, G6. So next adalah projek exceed dan 10 million, dari tarikh kuasa kontrak sehingga 24 months selepas DLP. So ini construction period plus dengan 24 months. Okay, so dia punya duration. So ini applicable for G7 project lah. Okay, G7 project. So addendum number 3, so dia dah mention kat sini addendum number 3 conventional project contract and design build contract. And then refer kat sini format, yang ni dia ada format standard borang piawal, maksudnya standard form borang standard. Yang tu boleh refer dekat belakang saya tunjuk. Okay, yang ni yang A adalah not exceeding 10 million, yang B adalah exceeding 10 million. So ini description yang perlu kita masuk dalam preliminaries. Okay, preliminaries item, bill A preliminaries item, kita kena masuk description ni lah. Alright, so dia dah bagi contoh, so kita boleh ambil yang ni lah. Okay, this is addendum number 3 for ni borang yang perlu untuk conventional contract lah, form 203A and 203 2010. So jangan salah isi masuk pula. Okay, kalau kita refer kat sini dia ada dua. Satu adalah untuk performance bond. Okay, ini performance bond. Inilah clause 30.1A. Okay, ini adalah untuk performance bond PB. Ini adalah untuk performance guarantee sum. Okay, performance guarantee sum. So kamu kena tahu dalam projek government dia ada performance bond. Nilai dia adalah 5%. So dia dah mention kat sini nilai dia adalah 5%. Okay, 5%. 5% daripada contract sum. Kalau kontrak atas 10 juta, 5% adalah 500,000. Okay, 500,000. So kontraktor kena bagi garanti kepada government dengan nilai 500,000 jika kontraktor kena terminate ataupun breach of contract ataupun dia abandon the job. Okay, automatically dia kena terminate contract. So government boleh gunakan duit performance bond ni untuk
retender or maybe ada loss pada government waktu tu, so dia boleh guna duit performance bond ni 100%. Maksudnya kalau kata nilai tadi 500,000, so 500,000 tu government boleh ambil. Alright, so tempoh kita dah discuss tadi, 12 months untuk projek yang within 10 million, and 24 months adalah untuk projek yang exceed 10 million. So ini adalah untuk performance bond. So straightforward je lah. So tengok pada projek kamu, kalau projek kamu estimate kata 3 juta, so kena pakai borang, kena maksudnya tempoh yang sah untuk kontraktor to prepare performance bond adalah 12 bulan. Okay, 13.2 yang ni adalah untuk performance guarantee sum. Dia kata the contractor may opt for performance bond in form of performance guarantee sum. So ini isu dia untuk mana-mana kontraktor yang maybe tak mampu nak sediakan performance bond. Sebab perlu ingat, performance bond kamu dah tengok dalam slide, kamu dah present sebelum ni. Performance bond dia dalam bentuk, bila sebut bond ke belakang, dia dalam bentuk guarantee from third party. So kalau kamu boleh refer dekat PK 4.2 tu, dia ada mention banyak maksudnya organisation yang boleh bagi guarantee ni. Satu, bank conventional bank, okay. Yang kedua, Islamic bank. So Islamic bank ni bukan bank Islam Malaysia Berhad tu, itu salah satu Islamic bank, okay. Maksudnya mana-mana Islamic bank, Hol Leong Islamic Bank ke, Maybank Islamic Bank, Public Islamic Bank, itu semua adalah Islamic bank. And then insurance, conventional insurance, okay, yang ni insurance Berjaya Swampo lah, apalah, semua tu adalah Alliance Insurance lah, okay, Kurnia lah, itu semua adalah conventional. And then kita ada takaful ataupun Islamic insurance. Takaful lah bahasa senang dia, bahasa yang kita biasa family kita dengar adalah takaful. Mana-mana takaful adalah Islamic insurance, okay. Contoh macam Etika, takaful Malaysia, lagi kita ada lagi apa lagi, mana-mana takaful lah, okay. So ada pelbagai takaful. Nanti kita ada financial institution. So mana-mana financial institution yang dibenarkan. Dulu MBSB, kalau kamu Google MBSB itu, dia adalah syarikat kewangan, tapi sekarang ni dia dah ubah jadi bank, dia panggil MBSB Bank, okay. Dia dah ubah daripada institusi kewangan kepada bank. So mana-mana institusi kewangan boleh juga kita mendapatkan guarantor daripada dia. As a guarantor, itu adalah bond. Masalah dia, bila bond, kalau kata bank, dia nak back to back. Maksudnya kalau kata nilai performance bond kita 500,000, so kontraktor pun kena prepare dia punya collateral warranty dia lebih kurang 500,000 lah. So ada sebab ada project kontraktor yang jaga rumah, kan, yang nak collateralkan nilai yang sama supaya bank boleh jadi guarantor kepada kontraktor untuk sediakan performance bond ni dalam bentuk bank guarantee. Ataupun dia ada cash money, dia boleh masuk dalam bank akan bagilah, okay. So kalau insurance kita kena bayar lah, okay. Insurance kena bayar premium, maksudnya dituntut oleh government ataupun tak dituntut government, kita tetap kena bayar nilai premium tu. So mungkin sini ada sedikit, mungkin dia senang, mudah untuk itu, tapi nak kena bayar. So nilai dia agak tinggi lah, bergantung kepada nilai performance bond tadi, sebab dia risiko. And then itu dari segi performance bond. So performance guarantee sum, kontraktor banyak pakai yang ni sebab dia macam installment. Maksudnya pihak kontraktor dia akan, pihak klien akan potong, pihak government melalui ASO akan potong certain amount daripada interim payment sehingga capai nilai 5%. Nilai performance bond ni tetap nilai 5% lah, okay. Nilai dia 5% daripada contract sum, macam contoh macam tadi lah, project 10 million, so 5% adalah 500,000. So 500,000, okay, 500,000. Then cuma mekanisme performance guarantee sum ni, sebab kontraktor tak menggunakan bank ataupun insurance company, so dia hanya buat pemotongan deduction every month through interim payment. So maksudnya setiap bulan kontraktor akan dia mention kat sini, the contractor may opt for a performance bond in form of performance guarantee sum in lieu of the bank insurance financial company guarantee as specified lah. Hereof whereby deduction of 10%, okay. Jadi kita akan potong 10%.
shall be made from the first interim payment and subsequent interim payment until the total amount deducted aggregate to a sum equivalent to 5% of the contract sum. The amount deducted shall be retained by the government up to 12 or 24 months after the expiry of the defect liability period or the issuance of the certificate of completion of make good defects, whichever is the latter. Okay, whichever is latter. So kat sini kontraktor kalau dia pilih performance guarantee sum, selalunya masa site possession, kalau kontraktor gagal sediakan performance bond, automatically kita akan guna dia performance guarantee sum. It will be automatic opt for performance guarantee sum. So kat sini contoh dia, maksudnya kita akan potong 10% every payment starting from the first payment, the first interim payment, kita akan potong 10% dah. Kita dah buat dah tutorial payment itu, first payment kita dah buat deduction for performance guarantee sum. So itu contoh dia, 10% from the interim payment until reach ataupun kita dapat equivalent to 5%, sehingga kita cukup nilai 5% ataupun 500,000 tadi, seperti contoh yang saya bagi tadi, 500,000. Bila cukup 500,000 kita akan stop, tak buat, kita akan buat pemotongan lagi. So dia akan retain, kita akan tahan duit ini selama, tengok tadi nilai kontrak dia, kalau nilai kontrak dia kurang daripada 10 juta, kita akan retain dia 12 bulan selepas DLP. And then kalau kontrak dia lebih daripada 10 juta, kita akan retain dia 24 months. Okay, itu performance guarantee sum. So ini dia punya contoh lah. Contract sum up to 10 million 12 months, contract sum more than 10 million 24 months. So ini adalah addendum number 3 untuk design and build. Okay, so design and build, so dia tak ada kena mengenai conventional lah. Ini untuk design and build, lebih kurang sama je. So ini maklumat yang perlu kita masuk dalam instruction to tender lah. Okay, kena masuk, baca balik, masukkan dalam instruction to tender. So ini adalah inilah borang kosong yang sepatutnya kita masuk dalam appendix. Okay, appendix CTD, kita masuk dalam appendix TTD ataupun tender document lah. Kita masuk ni as a reference kepada kontraktor bila dia nak prepare borang jaminan bank ni, jaminan syarikat kewangan ni ataupun jaminan insurans ni untuk bond pelaksanaan. So dia kena sama ayat di dalam borang ni, tak boleh ubah langsung. Okay, tak boleh ubah. So QS kena check ayat, word, sentence semua mesti sama, exactly the same ni sentence. Sebab ada bank yang tukar dulu masa saya pernah kerja dulu, ada bank tukar, dia ikut kehendak bank. Sebenarnya kita tak boleh ikut kehendak bank, kita kena ikut kehendak klien. Ini kontrak, okay. So dia kena ubah balik. So QS kita kena check sentence to sentence supaya dia tak lari maksud dia, sebab kalau berubah satu dia akan lari maksud dia. So ini bahasa Melayu. So ini dalam bahasa Inggeris, okay, versi bahasa Inggeris. So tolong untuk FYP, tolong buanglah yang ni. Kalau kamu nak pakai untuk FYP, buanglah yang ni. So ini tadi perlu ingat, yang ni yang melebihi 10 million. So tengok projek kamu balik lah. Kalau projek kamu kurang daripada 10 juta, so gunalah yang ni. So yang works up to 10 million. So jangan keliru pula. So jangan masukkan semua, ambil yang relevan sahaja. Okay, ini bahasa Inggeris. So itu sahaja explanation untuk performance bond and performance guarantee sum according to addendum number 3. Okay, thank you very much.